Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini untuk belajar bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Norma. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan sihat walafiat. Jangan lupa jaga kesihatan kita. Baiklah. Untuk hari ini, kita akan belajar standard pembelajaran 1.2.6 iaitu mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini juga ialah pada akhir pelajaran, cikgu berharap murid-murid dapat mendengar dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan yang ingin kita capai pada hari ini ialah murid-murid dapat mendengar dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan betul sekurang-kurangnya 80% yang betul. Kesimpulannya, pada hari ini, cikgu ingin mengajar murid-murid tentang jenis-jenis ayat dan ragam ayat. Baiklah, cikgu berharap di hadapan murid-murid sudah mempunyai buku teks. Kita lihat muka surat 2. Sudah bersedia? Kita teruskan. Tema pada hari ini yang akan kita belajar ialah istimewanya keluargaku. Tajuk ialah bakat istimewa dan subtajuknya ialah sayangi keluarga. Semua ada keluarga kan? Ya, cikgu pasti semua mempunyai keluarga. Tapi tahukah kamu apakah maksud keluarga tersebut? Maksud keluarga ialah isi sesebuah rumah merangkumi ayah, ibu, kakak, abang dan adik. Tidak kisahlah kakak kita mempunyai 2 kakak ke, 3 abang ataupun 4 adik. Semuanya kita sebut keluarga. Tajuk sayangi keluarga ini ialah menceritakan dialog sebuah keluarga yang berbual tentang aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan pada masa lapang. Kamu dikehendaki meneliti jenis dan ragam ayat yang terdapat dalam dialog tersebut. Jelas? Kamu dikehendaki meneliti jenis dan ragam ayat di dalam dialog. Baiklah, dalam muka surat 2 kita lihat dialog yang telah diberikan. Inilah dialognya. Mari kita baca bersama-sama. Sayangi keluarga. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baik, Ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar?
Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Amar. Pada masa lapang, kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, Ayah. Wah, cantiknya. Dialog ini cikgu ingin kamu baca dan fahamkan. Berdasarkan dialog yang telah kita baca, kita hendak teliti jenis ayat yang terdapat di dalam dialog. Berdasarkan dialog ini, cikgu ingin maklumkan pada kamu terdapat 4 jenis ayat. Kita lihat sama-sama ayat-ayat yang akan kita bulatkan nanti. Kita lihat yang pertama. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baiklah, ini adalah salah satu jenis ayat. Seterusnya, bulatkan jenis ayat yang kedua, iaitu apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Apakah jenis ayat ini? Seterusnya, yang ketiga, banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Dan seterusnya, yang keempat, wah, cantiknya. Kita dah bulatkan jenis-jenis ayat yang terdapat di dalam dialog ini. Seterusnya, kita perlu fikir, apakah jenis ayat yang telah kita bulatkan? Mari sama-sama dengan cikgu kita cari dan fikirkan. Kita lihat yang pertama. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Apakah maksud ayat ini? Ya, maksud ayat ini ialah ibu menyuruh Amar untuk membuka pintu. Jadi, jenis ayat ini ialah ayat perintah. Kita lihat pula ayat yang kedua. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Ayah bertanyakan kepada Amar. Apakah jenis ayat ini? Ya, jenis ayat ini ialah ayat tanya. Sebab ayah bertanyakan sesuatu kepada Amar. Kita lihat pula ayat yang ketiga. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Apakah jenis ayat ini? Amar menerangkan apa yang telah dilakukan oleh dia dan adiknya. Jenis ayat ini ialah ayat penyata.
Dan kita lihat yang keempat. Wah, cantiknya. Ya, jenis ayat ini ialah ayat seruan. Kita selalu dengar. Seterusnya, kita pergi kepada yang pertama, iaitu ayat perintah. Cikgu ingin menerangkan apakah maksud ayat perintah tersebut. Ayat perintah bertujuan menyuruh, melarang, mempersilakan atau atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Sekali lagi cikgu ulang, ayat perintah ialah ayat yang bertujuan untuk menyuruh, melarang, mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Kita terus melihat contoh-contoh ayat perintah. Contoh ayat perintah ialah yang pertama, hantar buku itu sebelum pulang. Tolong bawakan minuman itu ke dapur. Jangan pijak rumput itu. Sila bawa dokumen ini sebelum masuk ke kelas. Itu ialah ayat perintah. Seterusnya, kita pergi pula kepada penerangan ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu perkara. Ayat tanya ini harus mempunyai ataupun menggunakan kata tanya seperti siapa, apa, di mana, berapa, bila, bagaimana dan mengapa. Ayat tanya juga mesti menggunakan partikel kah jika kata tanya tersebut berada di hadapan ayat. Sekali lagi saya ulang, partikel kah jika kata tanya berada di hadapan ayat. Saya beri contoh di sini. Siapakah nama kamu? Siapakah ialah kata tanya. Mesti diikuti dengan partikel kah. Boleh faham? Ayat tanya juga tidak boleh menggunakan partikel kah jika kata tanya berada di belakang ayat. Contohnya, nama kamu siapa? Siapa berada di belakang ayat. Tidak perlu partikel kah. Sekali lagi, tidak perlu partikel kah apabila kata tanya berada di belakang ayat. Pada penghujung ayat juga mesti diletakkan tanda soal. Tanda yang seperti telinga itu. Kita lihat pula contoh kata tanya. Apakah yang kamu bawa itu? Kita lihat. Kata tanya berada di hadapan. Apabila berada di hadapan, mesti mempunyai partikel kah. Kita lihat contoh yang kedua pula.
Mengapakah kamu tidak hadir semalam? Kata tanya berada di hadapan ataupun di belakang? Ya, berada di hadapan. Bila berada di hadapan, perlu partikel kah. Kita lihat contoh yang ketiga pula. Ayah kamu bekerja di mana? Kata tanya berada di hadapan ataupun di belakang? Di belakang. Perlu partikel kah ke? Tidak perlu. Partikel kah tidak diperlukan jika berada di belakang ayat. Kita lihat contoh yang terakhir. Budak berbaju merah itu siapa? Cikgu harap semua boleh faham tentang ayat tanya. Seterusnya kita pergi kepada ayat penyata. Ayat penyata ini bertujuan untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu perkara. Kita lihat contoh ayat penyata. Mereka berkumpul di padang sekolah. Budak itu fasih berbahasa Inggeris. Bangunan sekolah itu bersih dan cantik. Cikgu kelas saya berasal dari Sarawak. Ingat, ayat penyata penghujung ayat mesti tanda soal. Mesti tanda soal. Mesti tanda noktah. Ya, ayat penyata pada penghujung ayat mesti tanda noktah. Seterusnya, kita lihat pula ayat seruan. Ayat seruan bertujuan untuk menyatakan perasaan gembira, takut, marah, sedih dan lain-lain perasaan. Ayat seru juga mesti mempunyai kata seru seperti wah, amboi, cis, aduh, ah dan sebagainya. Pada akhir ayat seruan mesti mempunyai tanda seru. Kita lihat pula contoh-contoh ayat seruan. Wah, cantiknya baju kamu. Ayat ini menunjukkan perasaan keterujaan, memuji, gembira. Ayat yang kedua, aduh, sakitnya kaki aku. Ya, ayat ini menyatakan perasaan sakit. Cis, berani kau melawan aku? Apakah perasaan bagi ayat ini? Ya, perasaan bagi ayat ini ialah perasaan marah. Dan contoh yang terakhir, rupanya kamu yang datang. Menunjukkan perasaan terkejut. Seterusnya, kita dah mempelajari 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat seruan, ayat perintah dan ayat tanya. Cikgu pula ingin memberi latihan kepada kamu. Kita lihat, cikgu akan memberi 3 latihan di sini.
iaitu latihan pertama secara online. Cikgu ingin kamu menghantar nota suara ataupun dalam bahasa Inggerisnya voice note di aplikasi Telegram, contoh-contoh ayat perintah, ayat tanya, ayat penyata dan ayat seruan. Setiap jenis ayat satu contoh. Ringkasnya, kamu dikehendaki menghantar nota suara kepada cikgu di Telegram untuk menyatakan satu contoh ayat perintah, satu contoh ayat tanya, satu contoh ayat penyata dan satu contoh ayat seruan. Seterusnya, kita pergi kepada latihan offline. Latihan 2 dan latihan 3, cikgu ingin kamu buat di dalam buku tata bahasa. Kita lihat dulu latihan 2. Di sini latihan 2, cikgu berikan dialog. Cikgu berikan dialog. Cikgu ingin kamu kelaskan jenis-jenis ayat yang terdapat di dalam dialog tersebut. Tadi kita sudah belajar. Kelaskan jenis-jenis ayat yang terdapat di dalam dialog ini. Okey, ini ialah contoh yang perlu awak buat. Kelaskan. Seperti ayat seruan. Dalam dialog tersebut terdapat ayat seruan. Jadi, apa yang kamu perlu buat ialah mana satu, saya akan bagi contoh dahulu. Dalam dialog ini, mana satu ayat seruan? Ya, ayat seruan ialah wah, hebatnya kamu. Ini ialah ayat seruan. Jadi, cikgu hendak kamu salin ayat seruan ini di dalam buku. Ya. Ayat penyata. Cari di dalam petikan tersebut ayat penyata dan salin di sini. Sama juga seperti ayat tanya dan ayat perintah. Ini ialah untuk latihan 2. Latihan 3. Berikan satu contoh bagi setiap jenis ayat di bawah. Cikgu ingin kamu fikir semula, apakah contoh ayat seruan. Cikgu nak kamu tulis jawapannya. Satu contoh ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah yang kamu tahu. Ingat, beri saya contoh. Baiklah, kita pergi kepada nilai murni yang terdapat dalam petikan dialog yang telah kita pelajari. Kita telah belajar tentang nilai-nilai kekeluargaan. Jadi, nilai murni bagi kemahiran ini ialah kerjasama, menghormati antara keluarga dan berkasih sayang. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Cikgu harap kamu dapat membuatnya dengan bersungguh-sungguh. Jangan lupa setelah kamu siap, kamu kena hantar kepada cikgu. Jumpa lagi. Jaga kesihatan kamu. Kita jaga kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.